Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang dijanjikan dalam perjumpaan kita dalam siri yang pertama pada minggu lepas, kita akan berbincang tentang soalan struktur yang telah cikgu berikan kepada anda sebagai kerja rumah. Jadi pada hari ini kita akan lihat ya beberapa contoh jawapan yang cikgu pilih yang telah dihantar oleh kamu, untuk membolehkan kamu lebih faham ya bagaimana menjawab soalan yang telah cikgu berikan kepada kamu pada minggu lepas. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang telah menghantar tugasan tersebut. Terlalu banyak sebenarnya. Cuma satu saja, banyak juga yang dihantar itu tidak terang ya, menggunakan pen biru, tulisan terlalu kecil, gambarnya diambil terlalu jauh, kabur ya. Jadi cikgu pilih yang terang ya, terutama yang menggunakan pen hitam ya, tulisannya jelas, boleh dibaca dengan mudah ya. Jadi sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang sudah menyiapkan tugasan dan terima kasih yang sudi menghantar kepada cikgu untuk jadi bahan perbincangan. Seterusnya kita tengok pada soalan yang cikgu berikan. Kita tengok soalan yang pertama ni. Soalan pertama ni, peta menunjukkan lokasi bandar-bandar terancang dalam tamadun Indus. Dan di sini ada X dan di sini ada Y. Jadi apakah bandar X dan Y? Jadi bandar X ini sebenarnya Mohenjo-daro ya. Jadi jawapan murid ini Mohenjo-daro betul ya. Kemudian bandar Y di sini adalah Harappa. Sedangkan cikgu kalau murid-murid cuba menjawab soalan ni, dapat peta ni, nanti tolong tulis sini Mohenjo-daro, sini Harappa. Ini jadi akan mengukuhkan lagi ingatan kita ya tentang peta tu. Next time kalau ditanya, murid sudah tahu ya, tidak terbalik memberi jawapan. Sebab kalau terbalik dia salah. Jadi yang untuk jawapan ini murid ini dapat 2 markah ya. Kemudian kita lihat pula jawapan yang B tu ya. Jawapan yang B tu berbunyi nyatakan 2 keistimewaan bandar-bandar tersebut. Jadi kalau kita lihat jawapan murid di sini kan, dia mulakan respon kata tugas pada soalan tu ya. Keistimewaan bandar tersebut ialah terbagi kepada 2 bahagian ya. 2 bahagian sini dapat 1 markah. 1 markah iaitu bahagian pusat pentadbiran yang memang ada pusat pentadbiran dan satu lagi kawasan perumahan. Kemudian murid ini sambung lagi, selain itu bandar ini dikelilingi tembok, seterusnya mempunyai jalan raya yang lurus. Jadi jawapan murid ini sangat baguslah, padat ya, padat, tersusun dan jelas. Dan satu lagi, murid ini juga dapat 2 markah ya, walaupun dia dapat 5 isi di situ, tetapi maksimum dia hanya dapat 2 markah ya. Tapi tidak mengapa. Kalau cikgu cadangkan bagilah begini ya, jawapan yang begini biar lebih, jangan kurang. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu jawapan yang kita berikan itu betul ataupun tidak ya. Kemudian satu lagi kelebihannya yang jawapan calon ni, dia menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap, yang tersusun, melihatkan kesinambungan, dia menggunakan penanda wacana ya. Jadi kelebihan jawapan murid ni, permulaan ayat dia respon kata tugas, dan juga antara satu ayat dengan satu ayat dia menggunakan penanda wacana ya. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Seterusnya kita lihat pula soalan C, yaitu soalan yang berbunyi berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang terawal di dunia. Jadi jawapan murid ni, kita lihat di sini, masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang terawal di dunia kerana mereka mahir dari segi ilmu seni bina ya. Mahir ilmu seni bina dapat 1 markah. Selain itu mereka juga menguasai ilmu geografi, dapat lagi 1 markah. Kemudian mereka juga taat kepada pemerintah yang memberi arahan membina bandar terancang. Jadi untuk soalan ni murid ini dapat 3 markah ya. Jadi jawapan murid ni bagus ya. Kalau kita lihat yang seterusnya, jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kemajuan dan kecemerlangan tamadun Indus. Iktibar dari kemajuan dan kecemerlangan tamadun Indus ialah kita mestilah menguasai pelbagai ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan tu dapat 1 markah. Kemudian murid ini tambah lagi dengan huraian agar dapat memajukan negara. Jadi di huraian dapat lagi 1 markah. Selain itu kita mestilah taat ya. Taat kepada pemimpin agar sama-sama dapat menjaga kedaulatan negara. Di sini dapat lagi 1 markah untuk huraian. Kemudian pelajar ini dia sambung lagi, seterusnya kita perlulah bekerja sama ya. Jadi di sini soalan ni peruntukan markah adalah 3, dan walaupun ada 5 markah di sini, tapi tetap juga pelajar ini mendapat 3
marka ya. Jadi keseluruhan daripada A, B dan C hingga D, murid ini mendapat 10 marka ya. Jadi bagus jawapan calon ni ya, isi dia padat, ringkas, padat, tepat ya. Kelebihan-kelebihan dia yang cikgu tengok ya, jawapan murid ni ialah setiap ayat yang dimulakan tu dia respon kata tugas pada soalan. Dan yang penting juga adalah penggunaan penanda wacana yang menjadikan ayat itu ayat yang lengkap dan memperlihatkan kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lainnya. Jadi tahniah kepada pelajar ini ya, kerana telah menghasilkan satu jawapan yang sangat bagus dan dapat markah 10/10. Cikgu teruskan lagi dengan satu lagi contoh jawapan ya, daripada soalan yang sama juga, tapi ini jawapan dia agak berbeza sedikit. Dan satu lagi murid ni dia tidak menjawab di kertas soalan tu ya, dia jawab di soalan di kertas kajang ya, tidak mengapa, tapi kalau masa SPM sebenar jawablah di kertas yang telah disediakan ya. Jadi soalan pertama tadi berbunyi peta menunjukkan lokasi bandar-bandar terancang dalam tamadun Indus. Jadi apakah X dan apakah Y? Jadi X tu Mohenjo-daro dapat 1 marka. Okey, kemudian Harappa tu dapat 1 marka ya. Kemudian kita tengok soalan B ya. Sebelum tu ya, jadi maksudnya untuk soalan 1 ni murid ini dapat 2 marka. Kemudian kita tengok soalan B. Nyatakan 2 keistimewaan bandar-bandar tersebut. Okey, jawapan pelajar ni terus saja mempunyai sistem kumbahan dan juga tempat mandi awam ya. Jadi dia tidak mulakan atau dia tidak respon dulu kata tugas. Okey, jadi cadangan cikgu pada masa akan datang mulakan dengan respon kata tugas ya. Kita risau kalau penyemakan itu, penandaan itu semakin ketat, ada kemungkinan murid ini akan dapat separuh-separuh marka ya. Jadi mulakan dengan respon ayat kamu tu dengan respon kepada kata tugas soalan. Jadi di sini cikgu bagi juga 2 marka ya. Kemudian kita lihat kemudian soalan C. Soalan C berbunyi berdasarkan kajian Anda mengapa masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang terawal di dunia. Okey, jadi jawapan murid ini dia mulakan juga terus masyarakat Indus mengamalkan sifat keterbukaan. Sebagai contoh, mereka mengambil kaedah pengeringan batu bata daripada tamadun Mesir dan hubungan luar dengan tamadun Mesopotamia. Jadi di sini juga dapat 3 marka ya. Okey, kemudian soalan D, jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kemajuan dan kecemerlangan tamadun Indus. Jawapan dia di sini bagus ya. Dia mulakan dulu dengan respon kata tugas. Jadi bunyinya begini ya, iktibar yang boleh diambil adalah kita haruslah mempunyai sifat keterbukaan kerana hal ini akan terbinanya sebuah negara yang maju. Okey, seperti tamadun Indus. Okey, boleh cikgu terima contoh dia. Kalau boleh bagi contoh yang terkini ya, negara-negara maju yang terkini ya. Okey, jadi calon ini bagus, dia punya permulaan ayat yang D tu dia sudah respon kata tugas. Okey, kemudian di sini juga dia respon kata tugas ya. Okey, jadi calon ini juga telah mendapat 10/10 marka ya. Tahniah kepada yang mencuba ni ya. Cikgu pun lupa sudah nama dia, terlampau banyak menghantar ya. Okey, selesai di sini. Kita beralih kepada contoh soalan yang berikutnya ya. Tadi soalan pertama, ini soalan yang kedua ya. Soalan kedua ni gambar berikut menunjukkan tapak 2 buah bandar terancang dalam tamadun Indus. Okey, jadi senaraikan 2 bandar terancang dalam tamadun Indus. Disebabkan dia tiada Roman 1 Roman 2, murid ini bagus ya. Dia respon kata kunci dan jawab dalam esei yang ringkas, iaitu bandar terancang dalam tamadun Indus ialah Mohenjo-daro dan juga Harappa ya. Kemudian di sini dia dapat 2 marka. Kemudian kita tengok yang B. B tu nyatakan ciri bandar terancang dalam tamadun tersebut. Okey, kita tengok jawapan murid ni, bagus ya, ayat dia lengkap. Kemudian memulakan jawapan dengan respon kata tugas dan juga mempunyai penanda wacana. Jadi kita tengok berapa marka yang diperolehi oleh murid ini. Ciri bandar terancang dalam tamadun Indus, dalam tamadun tersebut ialah dikelilingi tembok, kemudian mempunyai jalan raya yang lurus, dapat lagi 1 marka. Jalan raya yang bersambung, dapat lagi 1 marka. Seterusnya mempunyai pusat pentadbiran dan juga kawasan perumahan. Jadi di sini murid ini dapat 5 marka ya, tetapi maksimum hanya 4
marka ya. Jadi jawapan yang bagus di sini. Jadi kita teruskan lagi. Okey, soalan C berbunyi, berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pembinaan bandar terancang? Ini dia tanya pendapat ya. Jadi kalau tanya pendapat nih, soalan terbuka macam gini, bagilah pendapat yang rasional, okey. Dan juga berilah pendapat itu cukup dengan jumlah peruntukan marka ya. Jadi kalau kita lihat di sini, murid ni ayat dia bagus ya. Permulaan ayat dia respon dengan kata tugas dan juga mempunyai penanda wacana ya, yang menghubungkan, melihatkan kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat. Kita tengok jawapan murid ni, ada berapa marka yang diperolehi. Berdasarkan pengetahuan saya, kesan pembinaan bandar terancang ialah hidup kita akan selesa. Selain itu, hidup akan teratur, seterusnya kehidupan akan sihat, sejahtera, akhir sekali akan memudahkan urusan dari satu tempat ke satu tempat ya. Ini mungkin dikaitkan dengan jalan raya ya. Jadi jalan raya itu memudahkan urusan. Jadi murid ini di sini dia dapat 4 marka. Jadi keseluruhan untuk soalan yang kedua ni, murid ini, contoh jawapan murid ini dapat 10 marka. Jadi murid-murid semua boleh melihat ya contoh-contoh jawapan ini untuk membolehkan kamu membiasakan diri kamu menulis jawapan soalan struktur yang bagus, yang lengkap, yang tersusun, yang padat ya. Okay. Yang seterusnya, cikgu ingin kongsikan kepada kamu tips menguasai soalan tentang ciri ataupun keistimewaan bandar tamadun Indus. Ya, sebab Indus ni dia biasa tanya tentang bandar ni ataupun sumbangan. Jadi sama juga, sumbangan dia tu bandar juga kan. Okey. Jadi untuk menguasai tamadun Indus ni, kita tengok gambar ni ya. Sebab kadang-kadang kita bila ditanya soalan macam ni terus mau cari buku teks di bahagian mana jawapan dia ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kawasan perumahan moden hari ini juga ada ciri-ciri yang ada dalam tamadun Indus tu, ada ciri dalam bandar tamadun Indus. Contohnya mempunyai kawasan perumahan. Bandar tamadun Indus mempunyai kawasan perumahan ya. Dia dua bahagian, satu pusat pentadbiran, satu kawasan perumahan. Jadi kawasan perumahan dapat 1 marka. Seterusnya kawasan bandar tersebut tersusun dengan sistem sistematik. Dapat lagi 1 marka. Kalau kita lihat gambar ni memang tersusun sistematik ya. Okey, kemudian yang berikutnya berasaskan bloknya. Kita tengok bangunan dia tersusun, ada blok-blok ya. Okey, kemudian yang berikutnya mempunyai jalan raya yang lurus, sangat jelas ada jalan raya yang lurus. Okey, dan juga jalan raya itu bersambung. Kita tengok di hujung situ ada roundabout, membolehkan jalan raya itu bersambung dengan jalan-jalan raya yang lainnya, tapi tidak perlu sebut roundabout dalam jawapan kamu ya. Okey, jadi ini adalah tips ya untuk memudahkan kamu menguasai tentang ciri atau keistimewaan bandar tamadun Indus. Kalau lupa apa yang ada dalam buku teks tu, tengok, ingat gambar kawasan perumahan ya. Dengan itu sekian dulu perbincangan jawapan untuk kali ini. Terima kasih atas sumbangan bahan anda. Sekian, terima kasih.